Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis kita pada malam ini membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba wa law syi'ta ja'alta sabba rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuan Imam Bilal Pemusi, Yatan Kuasa Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi pada malam ini diberikan keizinan kepada kita untuk terus mengabdikan diri kepadanya. Moga-moga dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini melayakkan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadatnya. Sebenarnya ini adalah pertemuan kita dengan Allah, kan? Ibadat ni pertemuan kita dengan Allah. Siapa yang tidak ada ibadat atau amal soleh, maka dia tidak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tidak bertemu Allah di dunia ni, maka dia tidak bertemu Allah di akhirat. Gitu jawapan dia. Faman kana yarju, siapa yang bercita-cita untuk jumpa Allah, buat amal soleh di atas muka bumi ni. Kalau tak buat amal soleh, tak boleh jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jumpa Allah maksudnya ke tempat lain atau tak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita dah melalui kitab kita ni dah lama, berapa tahun ni. Hari ni malam ni insya-Allah. Patutnya bulan lepas dah habis, tak datang, asyik tak datang. Begitu cerita. Jadi malam ni insya-Allah kita nak tutup ni kitab kita ni 475 Minhajul Abidin 475. Dalam kitab kita ni ada 7 fasa. 7 fasa pendakian ini adalah pembinaan diri, pembinaan kehambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lalui semua fasa ni untuk apa? Untuk bina diri sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar bersifat hamba. Itu je. Tak lebih lain, tak ada lebih tu. Kan? Sebab kita ni on the way kan. Kita on the way semua, sedang on the way kan. On the way ke mana? Tengah on the way. On the way ni semua orang on the way. Tak pernah tu. Semalam saya cerita ke surah mana semalam? Surah Falah. Saya lupa surah Falah. Taman You. Saya surah pula ada di Bukit Alif, Tampoi. Saya cakap saya tak pernah cukur misai, tapi 2 hari lepas tercukur misai, tercukur. Biasa ni nipis je, betul kan? Tapi ambil mesin tu letak, lepas tu buang semut Kenapa? Licin dah. Tengok cermin nampak macam muda sikit. Nampak muda, nampak muda, tapi kita on the way, rasanya sedang dalam perjalanan. Ya, makin kita bertambah usia, makin panjang ke makin pendek? Makin pendek. Hanya tiap kali kita sambut birthday, makin pendek tu. Makin pendek. Happy birthday to you, selamat panjang umur. Panjang umur apa? Selamat pendek umur. Dan makin dekat kita perjalanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila makin dekat kita, apa yang kita harapkan ialah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari redha Allah. Hidup ni yang baki-baki ni nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak dapat redha Allah, kamu mesti jadi hamba Allah. Kalau kamu tak jadi hamba Allah, kamu tidak akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai diri yang tenang, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan redha dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Fadkhuli fi ibadi. Macam mana cara dia untuk dapat redha Allah? Jadi hamba Allah. Fadkhuli, masuklah kamu jadi hamba aku. Fadkhuli jannati, masuklah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita buat ibadat sungguh-sungguh ni, macam-macam ibadat yang kita buat, untuk apa tu? Tujuannya untuk mengabdikan diri kepada Allah, jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya cari redha Allah. Cari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali dia susun kitab kita ni, perjalanan dia daripada yang pertama dulu cari ilmu, kemudian bertaubat, kemudian halangan-halangan yang berbentuk tetap, tengok dunia, makhluk, syaitan, nafsu, ini halangan-halangan, halangan-halangan sementara. Apa dia? Rezeki, takdir, musibah tu, musibah ni, macam-macam lah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak mengetahui benar tak kamu ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau hamba macam mana pun dia tak bagi alasan. Bawa pergi buat kerja, tuan saya tak boleh tuan. Tak ada. Hamba tak bagi alasan. Selagi dia boleh buat, dia akan buat, hamba. Dia tak tahu tuan upah dia apa. Tu hamba tak tanya upah. Tanya upah kan. Tapi yang tanya upah ni orang makan gaji. Upah saya berapa kalau saya buat ni? Makan gaji. Tapi kita dengan Allah Ta'ala nak tanya upah apa? Nak tanya upah, kalau saya buat ni dapat apa ya Allah? Saya baca Yasin 3 kali malam ni subuh Syaban, dapat apa? Ikut aku lah, kena bagi apa bagi. Boleh baca 3 kali. Sini baca berapa kali kita? 3 kali kat sini. 3 ke 10? 3 je. Ada orang tanya, boleh baca 10 Ustaz? Boleh lah. 10. 3 pun boleh, 10 lagi boleh, 100 kalau nak buat. Nak baca Yasin je sampai ke pagi subuh esok pun boleh. Sebab ada orang yang dia anti kan, anti yang bid'ah. Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat baca Yasin. Betul lah Nabi tak buat baca Yasin, tapi umumnya boleh tak baca Quran? Boleh kan? Malam yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam tu dimulia, memang hadisnya sahih. Nisfu Syaban pun bacalah, nak baca berapa kali pun. Kenapa pilih Yasin tak baca yang lain? Itu ialah yang senang bagi kita. Yang senang bagi kita tu hati Quran, baca yang tu kan. Yasin, baca Quran. Daripada kecil sampai ke besar baca ke Yasin. Dia baca Yasin. Boleh aja baca surah lain pun tak apa. Ambil Quran, baca surah Baqarah 3 kali, surah Baqarah 3 kali, surah Baqarah apa sampai berapa 3 kali kan? 2 juzuk setengah, 2 juzuk setengah, 2 jam setengah, 3 kali baca subuh terus atau bacalah Yasin. Boleh. Tujuan dia untuk apa? Untuk mengabdikan diri, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tak tanya dah apa yang boleh, apa engkau nak bagi apa ya Allah, tak perlu tanya. Allah Subhanahu wa taala dia akan bagi yang lebih besar lagi daripada apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disusun tu, akhirnya sekali sampai pada peringkat kita yang terakhir ni ialah dah sampai ke tahap ini, kita dapat hidup alhamdulillah. Walaupun macam-macam ujian, tapi alhamdulillah masih hidup kita kan. Puji dan syukur diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tengok orang ni, orang Palestin tu kan, kita tengok dia kalau kita tanya macam mana hari ni makan macam mana, alhamdulillah. Makan apa, adalah dapat sikit tu, dia mulut dia alhamdulillah. Kita makan kenyang, makan macam mana ni, Allah tak apa sedap lah ini, tak apa sedap macam dia bukan makan ke tak makan ni, sedap tak sedap. Bagi nasi biryani pun tak sedap tiap hari nasi biryani nasi Arab sama. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka cakap Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya, tatimmus solihat. Kalau kita tak berapa suka, kita cakap alhamdulillah ala kulli hal, semua perkara alhamdulillah. Itu diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat ibadat lagi, alhamdulillah dapat. Dan siapa yang dapat tahu kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala,
maka dia berada di peringkat puji dan syukur pada Allah. Bila dia berada di peringkat puji dan syukur pada Allah, maka nikmat itu dikekalkan dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi. Kita bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih juga boleh berdiri saya ni, tiba-tiba dia darah rendah. Itu yang Wan tanya boleh datang. Nanti dulu kejap. Lepas asar nanti saya bagi jawapan. Dia lebih lepas asar tu dia tu. Sebab asar ni adalah waktu pertukaran tenaga. Kan? Pertukaran. Malaikat pun bertukar shift waktu asar. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu pada kita, jaga waktu tu. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah kamu solat dan solat pertengahan. Waktu tu waktu orang tengah kelang kibut nak balik kerja, apa semua balik sekolah apa semua, waktu tu. Dan waktu itu makhluk tu keluar. Waktu kalau kita tanya orang yang kena sihir ada gangguan, waktu mana paling lemah badan? Waktu asar. Waktu asar ngantuk je. Kenapa? Waktu tu waktu pertukaran tenaga berlaku. Jadi jaga. Jadi saya pun macam tu lah waktu asar tu. Nanti banyak kalau okey, insya-Allah pergi hari ni. Pergi dapat datang hari ni. Sebulan dapat datang sekali. Alhamdulillah. Allahu akbar. Orang muda lagi. Saya datang sini selalu malu. Sini tengok tepi, tengok kanan, ya Allah, tu lagi aku macam tegak lagi tapi berdiri. Tadi cakap dengan tu bawa anak hari ni, cakap dengan dia, kalau solat sini habis cari tepi sana. Sebab apa? Tak kena aircon. Kalau kena tengah-tengah ni sejuk. Bila dia sejuk diganggu perut. Bila perut ni ganggu, jadi dah macam nak tumbang je. Allahu akbar. Tapi alhamdulillah masih lagi ada. Hari ni alhamdulillah hidup lagi hari ni. Esok wallahu alam, tak ada seorang pun boleh tu. Jadi alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hidup lagi hari ni ya Allah, setelah kau matikan kami. Pagi tadi mati kan, subuh tadi kan mati kita. Mati, kemudian dihidupkan balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hidup lagi, dapat ibadat lagi, dapat istighfar lagi, dapat salawat lagi, dapat baca Al-Quran lagi, dapat beribadat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kamu syukur di atas nikmat itu, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dipanjangkan lagi umur kamu, diberi lagi macam-macam nikmat, ataupun disimpan nikmat itu untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dengar imam baca tu, alhamdulillah, bagus. Baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kebanyakan masjid surau di Masjid Johor ni dia baca kerat dah bila dah masuk ke tu kan. Masuk bulan Sya'ban ni baca Allahumma barik lana fi Sya'ban terus. Saya kata sambung baca Rajab Sya'ban tu sebab kita insya-Allah nak hidup lagi tahun depan. Insya-Allah. Yang minta dengan Allah Ta'ala, dengan doa tu insya-Allah Ta'ala panjang lagi Rajab Sya'ban, Ramadan akan datang, dapat lagi insya-Allah. Kalau tak dapat, kalau ditakdirkan kita memang dah pendek umur, dah sampai masa, pahala dia maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar datang masjid, kita dah tak ada, tapi pahala itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu Taala sampai Rajab, Syaban, Ramadan akan datang. Gitu. Tu doa minta, ya Allah ya Tuhanku, berkatilah bulan Rajab dan Syaban kami. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada azam, esok hidup insya-Allah saya buat lebih baik lagi ya Allah. Saya akan memperhambakan diri lagi lebih baik lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah tanda orang yang tu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur. Jadi bila syukur ni Allah Ta'ala bagi macam-macam lah nikmat. Antaranya yang ditulis dalam kitab kita ni ada lebih kurang 40 dinyatakan ni. Saya just baca terus ni. Dia tak, nanti pergi satu-satu memang tak habis lagi. Setahun depan pula kita sambung. Lepas bulan puasa, lepas raya. Jadi saya baca terus ni. 9 itu kita dah berhenti. 9 4, 7, 5, 9.
himmah diangkat oleh Allah hingga ke kemuncak, tidak tersentuh dengan kotoran dunia dan ahlinya, tidak terliur dengan pembohongan dan segala yang boleh melalaikannya daripada mengingati akhirat daripada dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dunia ni memanglah kita tak akan kenyang, kalau tak akan puas. Bagi satu gunung emas nak dua, bagi dua nak tiga, dah semua. Satu dunia ni penuh dengan emas, dia nak lagi satu dunia lain. Ya, memang nafsu ni tak ada. Tapi bila Allah Ta'ala bagi pada kita nikmat rasa bersyukur sikit pun, Alhamdulillah, Alhamdulillah, cukup, Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kecukupan, ya kan? Tak jadi berebut dengan orang. Orang duduk tu, dia sanggup menipu, sanggup buat apa saja, macam orang meniaga. Ya, kalau meniaga, yang bangsa sana tu dia kata apa, kalau tak menipu tak akan untung. Jadi yang tu kan, orang kita pun nak ikut juga. Sekarang saya tengok orang dia buat mandrem. Dia mandrem apa? Nak jadi murah rezeki, supaya murah. Kau tahu tak rezeki tu dipegang oleh siapa? Oleh Allah. Habis tu kau mandrem apa? Dia mandrem benda pelik sekarang ni saya tengok. Dia mandrem apa? Buat benda kotor. Masukkan seluar spender yang dah yang pakai 1 tahun tak cuci tu, masuk dalam kuah roti canai contoh. Ya, dia buat. Yang terbaru saya tengok video tu, dia buat apa? Dia masukkan tangan dalam buntut. Waktu dia ambil basuh tangan, air dalam balang tu dia basuh tangan situ untuk dijual. Ini apa benda khurafat, dan mana datang dia punya kepercayaan yang tu ni? Ni manusia-manusia yang tak kena Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Kamu nak hidup ke mana lagi? Kan kamu hidup nanti nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, kamu nak jawab apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kamu buat begini? Itu tak boleh jadi macam tu, tak boleh buat. Ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akal diikat dengan hukum hakam. Ini halal, haram, makruh, dan sunat dan sebagainya diikat dengan hukum haram. Ni hukum. Pakai gini boleh tak? Makan gini boleh tak? Buat gini boleh tak? Apa kata Islam? Akal kita, hukum, fiqh, hati, hubungan dengan Allah, akidah, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diterjemahkan dalam bentuk amal. Jadi kalau orang yang begitu, insya-Allah dia akan jadi baik lah. Diangkatnya himmah, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak jadi hina. 10. Kekayaan hati melebihi kekayaan material. Hatinya ikhlas, lapang, tidak terkejut dengan pelbagai kejadian dan tidak bersedih dengan apa yang tiada. Baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Dia amalkan surah alam nashrah tu, yang jadi kaya. Makin sakit hati dengan orang yang kaya. Itu tak betul. Orang amal tu untuk lapang dada, supaya hati ni dia jadi kaya. Nabi menyebut laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kaya itu ialah kaya jiwa. Kaya. Orang yang banyak kaya harta benda ni, dia bukan kaya, tidur pun tak berapa nyenyak, bunyi je sikit. Orang betul. Cuba simpan duit 1 juta dalam rumah. Duit tak simpan dalam bank, simpan dalam rumah, bawa keluar duit tu. Cuba nak tengok sikit kita punya tu 10 juta ke, makin tak boleh tidur kan. 1 juta tidur-tidur juga. Kalau 10 juta dalam rumah, 100 juta atau duduk depan pintu jadi guard. Bimbang. Jadi jiwa tak bebas. Jadi jiwa yang bebas. Jadi orang yang bersyukur akan diberikan kekayaan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca banyak-banyak tuan-puan alam nashrah. Masa kecil dulu dah dibacakan oleh ustaz masa nak belah mulut. Alam nashrah laka sadrak. Letakkan kurma tu, air zam-zam tu, baca alam nashrah laka sadrak, bagi dia makan tu, supaya mulut dia fasih, hati dia lapang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besar-besar pun duduk-duduk, kalau kita macam berat je hati, berat je dada ni, alam nashrah laka sadrak wa wada. Sebab Rasulullah pun berat hatinya, bila diuji dalam dakwah Rasulullah SAW, ditolak dan sebagainya, rasa berat. Allah Ta'ala turunkan ayatnya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melapangkan dada?
11, hati bersih sehingga mudah tidak untuk menerima segala ilmu, rahsia serta hikmah. Memudahkan dia untuk menerima segala ilmu, rahsia serta hikmah. Kan? Bila hati bersih, mudahlah kita nak faham sesuatu, dapat hikmah, dapat rahsia satu. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Bila Allah Ta'ala kurniakan hikmah pada seseorang, berarti dia dah dikurniakan suatu anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh macam siapa? Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dikurniakan hikmah oleh Allah. Kuncinya apa? Hati bersih. Jaga makan. Daripada mak dia mengandung lagi, jaga makan. Dia bimbang anak dia tu nanti tu. Tengok, bukan nak dapatkan anak yang baik ni bukan waktu dah beranak ni, tak. Sebelum tu lagi, sebelum kahwin lagi. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Itu doa sebelum kahwin. Orang kecil-kecil. Saya kata orang lelaki ngandung dulu pada perempuan. Orang lelaki ngandungkan anak tu dulu pada perempuan. Kan betul kan? Benih tu duduk kat mana? Benih tu ada kat lelaki dulu. Jadi dia bina dulu anak dia tu, baru dia transfer pada isteri dia. Kemudian isterinya mengandung 9 bulan 10 hari keluar, InsyaAllah anak tu akan jadi anak yang soleh. Kadang-kadang berlaku apa-apa, kita tengok diri kita dulu kan? Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 12, bersabar dan ikhlas menerima segala dugaan dan musibah yang terjadi akibat kelakuan dan kejahatan musuh. Hidup ni diuji kan? Macam-macam. Tapi macam mana boleh menghadapinya? Sabar dengan ujian Allah Ta'ala bila jadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 13, dihormati dan disegani orang lain, bahkan raja zalim sekalipun menaruh simpati kepadanya. Hak orang kita tak peduli, kita tak pernah ambil hak orang apa semua. Orang tak kita. Tapi kalau kita ni asyik minta orang, asyik ambil hak orang tu, orang pun tak suka kita. Tak suka kita. Tapi kita tak pernah tu. Kita cukup ya, alhamdulillah. Dia pula segan ni. Jumpa kita, dia pula segan. Sebab kita tak pernah buat orang. Kita tak pernah usik orang. Bahkan kita yang tolong orang. Jadi orang jumpa, segan jangan orang ni. Tengok hasil daripada mana? Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalu jadi tangan di atas. Selalu jadi tangan di atas. Ada seorang sahabat, dia aksiden motor besar. Dulu kami madrasah dia, waktu madrasah dulu terbakar tu, dia antara orang yang banyak menolong. Sebab dia dulu kerja offshore Petronas. Lepas tu dia ada krisis tu, dibuang, ditamatkan. Lepas tu niaga macam biasa lah tu. Baru ni dia aksiden pula dengan isteri dia, motor besar, bawa motor tu, lori rosak tepi jalan, bom melanggar. Dua-dua duduk atas katil lagi sekarang ni. Dia masuk dalam tu, kata, Ji, Haji bagilah akaun, nanti kami masuklah sikit, tak banyak pun masuklah sikit. Dia tulis apa? Kita macam malu dah ustaz. Biasa kita yang bagi ni nak terima pula daripada orang. Tak apa. Ada waktu kita mungkin berada di atas, tapi ada waktu kita mungkin berada di bawah. Lama, dekat seminggu baru dia bagi akaun dia. Transfer sikit. Allahu Akbar. Masya Allah. Biasa dia jadi orang tangan di atas. Kita biasa gitu. Boleh RM1 dia mau RM1, boleh RM10 dia mau RM10. Tak apa, jadi tangan di atas. Tak apa. Jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dicintai orang lain. Semua orang memuliakan, mencintai dan mengagungkan dirinya. 15, setiap tutur katanya mendatangkan banyak kebaikan. Bahkan setiap nafasnya juga mendatangkan kebaikan, sehingga orang lain mengharapkan kebaikan daripadanya. Orang yang macam ni, orang suka dia. Datang. Dia datang, orang suka. Kalau tidak, datang lagi dah. Kacau, buat rosak je program habis. Baguslah dia mati, habis selesai masalah. Kalau kita mati, orang suka tu, Allah, teruknya kita. Ada orang macam tu, nanti dia mati bagus, tepuk tangan orang. Nanti dah tak kacau orang lagi. Tapi kalau kita tak ada dia lah, kosongnya jiwa ni, hidup ni macam tak ada, tu dia suka tu. 16, bumi, langit dan laut tunduk padanya. Tak jadikan semua makhluk datang kepada dia. Orang yang bersyukur macam tu, semua makhluk datang kepada dia. Bahkan dia pula tolak,
Apa banyak-banyak ni. Kata apa ada orang dia tu, dia tengok madrasah saya dulu, saya buat madrasah besar yang Kampung Lawatah tu, pendas tu besar, ramai 100 lebih, 100 orang. Paling rendah pun 90 orang. Yang terbaru ni saya ke sini kecil 20 orang je, 22 orang. Sekarang ni 23 orang. Ustaz nak dapat tanah lagi tak? Ustaz tak ada. Saya tak tu dah. Penat jaga budak-budak ni, penat. Dulu selalu cuti sekolah buat camp hafazan. Kata Ustaz kenapa tak buat lagi camp? Penat main dengan budak-budak ni. Kita dah mula nak masuk 5 siri, baru nak masuk, belum lagi. Tahun ni baru 49. Itu pun dah rasa penat rasa penat aja. 60-70 lagi penat aja Allahu Akbar. Biasanya macam tu bila kita betul-betul hati kita ninakkan kepada Allah, Allah jadikan semua makhluk tunduk kepadanya. Tunduk pada dia, datang pada dia. Rezeki entah datang daripada mana. Macam kita baca ayat 1000 dinar tu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia diberikan rezeki sehingga kira-kira dia tidak tahu datang daripada mana rezeki itu. Ada je rezeki yang datang ni orang yang bersyukur pada Allah. Semua binatang tunduk kepadanya. Masya Allah. Orang tua dulu masuk hutan biasa je. Kita nak masuk hutan tumpang lalu, apa nama, cucu tumpang lalu, apa dia punya tu bahasa tu Ji? Apa? Anak cucu tumpang lalu. Itu kau minta dengan atuk mana tu? Atuk mana? Hantu. Minta dengan hantu kita ya. Orang dulu nak masuk hutan, bismillahirrahmanirrahim, dia pergi, tak ada masalah apa. Dia tahu Allah Ta'ala Tuhan bagi segalanya. Sekarang dia dah tunduk kepada Allah, Allah tundukkan yang lain kepadanya. Semua ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mempunyai kunci-kunci bumi. Allahu Akbar. Cuba tengok cerita Tok Kenali. Tok Kenali yang baca je. Kunci-kunci dunia tu dibagikan kepada dia. Nak emas, nak harta, bahkan Tok Kenali ni Jumaat solat di Mekah. Bumi dipendekkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di jarak tu langkah kaki sampai. Tak ada tu pun. Sebab kunci tu dah diberikan oleh Allah. Ni orang benar-benar yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi pemimpin dan mempunyai pengaruh dalam pintu Rabbul Izzati. Dia mencari wasilah dengan berkhidmat kepada Allah kerana menginginkan keberkatannya. Jadi pun untuk berkhidmat, itu yang panggil YB tu. Tapi bila jadi YB lupa pula diri. Dia sebenarnya YB memang yang berkhidmat. Tapi bila dia dah jadi YB, dia jadi tuan pula. Awak nak apa? Nak lulus tu aja. Awak dia jadi yang berkhidmat. Memang maksudnya awak jadi khadam kepada rakyat. Tak jadi khadam tempat dia budak tu. Tahu segalanya ini apa nama ni, dunia akhir zaman ni. Semua orang tak pakat kejar untuk tu. Tapi tidak bagi orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Nabi Yusuf AS, dia minta jawatan. Nabi Yusuf AS, bagi pada aku jawatan Menteri Kewangan. Dia layak dan apa nama ni untuk berkhidmat kepada rakyatnya. Tu kalau kita ni tak tu, dia aim dia lain. 20 Allah mengkabulkan doanya. Jumpa orang macam ni naik basikal tua, pakai baju lusuh je, kita jumpa dia, tuan, tok doakan saya tok. Jumpa dia tu. Minta doa dengan dia. Dulu saya ambil daripada doa apa tu? Doa makan tu. Dulu kita punya imam, dia tengok tegar je. Imam Arifin lama tak jumpa dia. Uzur kan? Ada sini ke? Ada KL? Ada kan? Dia baca apa ayat? Wa yazikum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Surah Hud ayat 52. Kalau tak salah, Hud 52. Selalu saya makan pagi-pagi dulu, kita sekuku dah subuh kan. Lepas tu sarapan kat luar tu, dia baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lepas tu dia sambung dengan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Mata orang ni baca ni.
Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, alhamdulillah, kesihatan tubuh, umur panjang. Dan ramai orang tua yang tu di Pontian tu seorang begitu, dia baca ayat tu, oh, saya mulai daripada tu, saya pun amalkan juga. Moga-moga insya-Allah panjang juga umur, sihat walafiat buat ibadat insya-Allah. Kalau Ustaz Badli Shah dia bagi petua tu, petua orang tua, orang asli mana bagi pada dia. Kata orang asli ni kuat, nampak dia punya tu, dia kata apa? Kau nak makan apa-apa, kau kena cakap dengan makanan. Cakap, aku makan kau, kau jangan makan aku. Itu petua dia. Aku makan kau jangan makan aku. Kita makan nasi jadi kecil manis, makan daging jadi darah tinggi. Aku makan kau jangan makan aku. Tapi petua imam lagi bagus. Wa yazkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Hud 52, ambil hujung tu. Dia panjang apa? Ambil yang bawah tu. Wa yazkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Allah Ta'ala makbulkan doa orang-orang macam ni. Kalau kita jumpa, doakan saya. Minta doa daripada dia. 21, diringankan sakaratul maut. Sedangkan sakaratul maut adalah perkara yang amat dikhawatiri oleh para Nabi, sehingga mereka juga memohon agar diringankan sakaratul maut. Nabi pun minta, kita minta mudah. Orang yang bersyukur ni insya-Allah dimudahkan sakaratul mautnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ringankan sakaratul mautnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 22, tetap dalam makrifat dan iman. Ni kita tu, tetap hati kenal Allah Taala sampai mati dengan kalimah la ilaha illallah. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan pendirian orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. La ilaha illallah, senang susah senang, tetap dengan la ilaha illallah. Dia kadang-kadang bila kita nak sampai ajal ni, waktu nazak, ajal panjang-panjang tak tu. Dan kalau kita bawa, kita talqinkan dia sekali la ilaha illallah cukup, lepas tu duduk kat dia, ayah sebut Allah, 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 dalam hati tu sebut. Sebab Allah Ta'ala suruh wazkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhan kamu dalam diri kamu. Jadi kita duduk kat dia, baca la ilaha illallah, dah sekali cukup. Sebab nak suruh mak lagi, dia penat. Orang nazak ni macam tu. Jadi kita buat sekali, dia dah ikut la ilaha illallah, lepas tu kita pun tolong bawa dia Allah, 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 bawa sentiasa sampai dia lepas nyawa tu kan. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala nak tetapkan iman seseorang tu. Ni kita bimbang tuan-puan kan, orang yang macam ni, kita ni masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dapat akhiri kalimah kita dengan Allah dan la ilaha illallah, tetap makrifah. Ni macam mana dia boleh Allah Ta'ala tolong dia tu? Macam mana Allah Ta'ala tolong? Sebab dia orang yang bersyukur, tak pernah merungut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sakit pun alhamdulillah. Sakit lutut yang biasa pun alhamdulillah. Kata masih juga ada kaki, masih boleh berjalan, masih boleh tu, alhamdulillah. Alhamdulillah kan, alhamdulillah kan, cakap alhamdulillah. Tetap tu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit tak sakit, tapi kan masih ada kan. Dulu saya bagi ayat satu untuk amal. Tuan-puan pun boleh pernah amal rasanya. Surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Syifa, ya wahai manusia, telah datang kepada engkau pengajaran, wa shifaa'un lima fis sudur, penyembuh penyakit dalam hati, dalam dada. Jadi ustaz, kalau ustaz syarhan dia bagi ayat tu, dia bawa pendek tu ya ustaz syarhan. Yang syarah Syafi'i tu dia selalu bagi ayat, tapi dia bagi yang pendek tu, wa shifa'u lima fis sudur. Kita baca, letak tangan kat sini, baca wa shifa'u lima fis sudur, wa shifa'u lima fis sudur, wa shifa'u, penyembuh penyakit dalam dada. Ya, ada dua penyakit dalam dada ni. Satu penyakit dalam ni, yang kedua penyakit batin.
Penyakit batin, riya, sum'ah, takabur, apa semua tu penyakit. Jadi disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kata ambil ayat tu penuh tu 57 surah Yunus, betul? 57. Jadi balik cek semula, kalau salah mesej saya 57 Yunus. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ustaz yang tukang bagi pun sakit lagi. Kan? Dia kadang-kadang orang ni dia tak, saya dah amal lama dah ustaz, 20 tahun, 40 tahun dah amal ayat tu, tapi tak baik-baik juga. Tak baik juga, sakit. Berapa tahun? 40 tahun dah amal, tak mati lagi. Tak mati lagi. Lepas tu sakit lagi. Sakit tapi tak mati. Oh, panjang umur. Dia pun kadang-kadang tak perasan gitu. Ada orang baca Yasin berapa tahun dah ustaz. Saya kata baca Yasin tu, tapi saya tak macam tu juga. Sama masalah tetap juga tu. Tapi orang Ta'ala dah bantu kan. Berapa tahun dah bantu? Berpuluh tahun dah. Kadang tak faham kita kan. Yakin lah. Kalau ayat Allah Ta'ala ni dia kena yakin, sebab tu dia letakkan di belakang tu wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Petunjuk, rahmat bagi orang yang beriman. Kalau kau tak yakin dengan ayat Allah Subhanahu Taala, yakin dengan doktor pakar lebih lagi kan kita dengan ayat Allah, dengan doktor pakar mana lebih yakin? Tapi cari doktor pakar lebih pada cari Allah kan, kita macam tu kan. Betul lebih yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni akal ni bila sakit carilah ubat, cari ubat, tapi yakin di sini. Yakin bukan di sini. Bukan dia akal tak yakin, dia tak boleh itu. Yakin, akal, yakinnya dia lah hati. Jadi pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi, Allah melimpahkan kebahagiaan dan keredaan kepadanya sehingga dia sentiasa merasa aman dan tenang. Ya Allah, ya, teman tenang. Orang yang syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun diuji, kan, di dalam medan peperangan sekalipun, tetap dia alhamdulillah. Anak-anak kau dah mati semua, keluarga kau dah mati semua, alhamdulillah. Kami akan berkumpul dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang yang janggut tu kan, dalam 2 minggu dulu tu, awam-awam tu, video dia masuk, dia marah korang, jangan menangis sangat, kata kita ni tak apa dalam menuju syahid. Tiba-tiba 2-3 hari lepas ni dia pun dah meninggal. Jumpalah dengan seluruh keluarga dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok hidup dalam gitu pun dia tenang, tak apa. Sampai masa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kena tanam cita-cita untuk jumpa Allah Subhanahu Wa Taala kuat. Baru kita ni tak takut pada mati. Ustaz pun takut mati, ustaz takut mati, semua takut mati. Sebab kita ni masih kuat cinta kepada lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kuat cinta kepada Allah, dia akan bercita-cita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. 24 kekal dalam syurga dan hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu orang yang dah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi orang yang bersyukur, jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Fadkhuli fi jannati, masuk syurga aku, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. 25 di alam gaib, rohnya diiringi ke langit dan penghormatan. Jadi VVIP Allah lah. Jadi VVIP Allah. Orang yang bersyukur ni jadi VVIP Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau dapat jadi VIP di dunia ni pun kita dah rasa tu kan. Orang jam kereta, tiba-tiba dia datang sampai ke depan. Aduh, kata macam mana boleh tu. Tapi antara VIP juga ialah banduan ni. Banduan. Saya depan saya depan madrasah saya tu, yang apa nama ni, Ulucuh tu, tempat tahanan reman tu kan. Tiap-tiap pagi orang tengah jam kereta nak pergi kerja ni, dia datangnya lori, satu lori lalu. Boleh jadi VIP juga tu. Tapi di akhirat tidak. Akhirat hanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala saja, orang yang bertakwa saja yang jadi VIP Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak jadi VIP Allah Taala ni bukannya senang, insan pilihan kan. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sebahagian besarnya VIP Allah ni daripada orang-orang terdahulu,
sedikit saja daripada orang kemudian. Kita ni sikit. Sebab tu masjid mana pun tak penuh. Siapa datang rumah Allah jadi VIP Allah Ta'ala. Tapi masjid surau tak penuh. Sebab Allah memang dah sebut dah, umat akhir zaman ni wa qalilum, qalil, sedikit saja. Kena buat program subuh macam Jumaat, baru datang ramai-ramai. Itu pun datang hari tu je, lepas tu tak datang. Allahu Akbar. Datang lagi insya-Allah kan. Apalah, buatlah, kita buatlah macam-macam program ni untuk mengajak orang pada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya nanti insya-Allah dia juga boleh jadi VIP Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi saya ambil, dapat menjawab pertanyaan kubur dengan lancar dan benar sehingga terbebas daripada siksaan kubur kan. Tadi lalu kubur, tadi saya sebut pada anak, ni pintu untuk pergi alam barzakh. Kita ada alam, dia mesti ada pintu untuk pergi. Nak pergi alam barzakh mesti lalui pintu itu, mesti lalu pintu tu baru pergi ke alam barzakh. Kalau tak berlaku. Nak pergi alam akhirat pula, ada pintu dia. Bila ditiup sangkakala, terbuka pintu tu, baru kita boleh pergi lagi pintu tu, nanti masuk lagi pintu syurga ataupun pintu neraka, waliyazabillah kan. Masuk lagi pintu, dibuka lagi pintu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mesti ada pintu-pintu. Sebab tu frame rumah kita tu dia adalah lambang kepada alam. Frame rumah kita keluar, dia lambang, kita lalu masuk, dia ada pintu tu. Sekarang nanti kita dalam perjalanan dan mesti akan lalui pintu ni, baru sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pintu yang berikutnya yang kita lalui ialah alam barzakh lah, kubur. Orang mana yang akan diberikan keluasannya oleh Allah Ta'ala? Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 28 kita azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la ulwana ila al-zalimin, amma ba'. Sambung lagi ni, nak habiskan hari ni. Kita baca je ni insya-Allah. Kubur diluaskan tadi. 28, ruh menghadap Allah dengan tenang. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ruh ni bila dicabut, bila orang tu dapat nikmat daripada Allah, dia akan dapat terima salam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa kita baca Yasin sampai itu, doa moga-moga kita dapat juga salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, satu perkataan daripada Tuhan kamu, mir rabbil alam. Salam qaulam mir rabbir rahim, daripada Tuhan kamu yang Maha Penyayang. Bangkit daripada kubur, berkumpul di padang mahsyar dengan penghormatan dan kemuliaan, iaitu dengan menunggang burak. Masya-Allah. Bukannya tu ya biasa, bukan cakap mulut saja alhamdulillah, hati pun sama. Mulut alhamdulillah, dalam ni menggelegak. Tidak gitu. Tidak. Orang yang memang dia bersyukur ni, dia tahu Allah Ta'ala nampak dalam hati tu. Kalau dia kata dia bersyukur betul, alhamdulillah ya Allah, hari ni makan ni je alhamdulillah, hari ni ini je alhamdulillah. Allah Ta'ala tahu. Itu kat luar mulut, macam mana, sihat, alhamdulillah, kat dalam tak itulah. Dia mesti lari semua tu kan. Allah Ta'ala tahu. Jadi orang begini insya-Allah akan dapat semua penghormatan. 30, wajahnya berseri-seri dan bersahaja. Wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari akhir itu, muka orang yang beriman itu berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Ila rabbiha nazirah ni maksudnya, bila dia lihat kepada Tuhannya, maka dia tak nak lagi melihat kepada yang lain. Sebab yang lain tu semua makhluk, bila dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sudah lagi tidak mau melihat yang lain. Bidadari ke, nikmat dalam syurga ke apa, tak ada, tak boleh lawan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala menggunakan perkataan ila rabbiha nazirah. Hanya kepada wajah Allah mereka melihat. Oh, Allah Subhanahu Wa Taala tahu nikmat dia macam mana nikmat. Lihat orang boleh lihat Nabi Yusuf pun. Oh tu, wow kan. Dapat lihat Nabi Yusuf pun tu. Dapat lihat bidadari. Orang dapat lihat bidadari dalam syurga, dia tunjukkan gigi dia, senyum dia kan. Ting, tu pun semua orang pakat sujud lah tu.
Ingatkan cahaya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru cahaya gigi bidadari. Ting gitu kan. Ada. Baru cahaya tu. Ini Allah yang menciptakan segala keindahan itu. Semua keindahan itu diciptakan Allah Ta'ala. Kita pun dah kagum bagaimana yang menciptakan yang indah itu. Lagi indah tidak boleh lagi dibayangkan. Ma ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah terlintas bagaimana perkara tersebut berlaku. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ini akan diberikan kepada orang yang benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. 31 aman daripada sengsara hari kiamat. 32 menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Dapat daripada tangan kanan. Dia sebab tu kena sekarang ni kena lazimi ambil apa-apa tangan kanan. Orang nak bagi apa-apa, ambil dengan tangan-tangan kanan. Isyarat supaya nanti akhirat nanti menerima buku catatan amalan dengan tangan kanan. Yang kita ambil je asal boleh. Kata Raja ambil dengan tangan kanan. Ya Allah, biar nanti bila kita tu dapat terima amalan dengan tangan kanan. Tahu? Dapat je tangan kanan, confirm tu insya-Allah. Tapi kalau tangan kiri, ataupun ambil daripada belakang habislah kita. Jadi ni bahagian orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 33 dia ringankan hisabnya, bahkan ada yang tidak dihisab langsung. Nak hisab apa lagi? Dia tak pernah ungkit. Dia tak pernah petikai apa yang Allah Ta'ala tu, dia tak pernah petikai. Nak hisab apa? Allah begini, bagi gini, okey. Allah bagi begini, okey. Allah tentu gini, okey. Semua okey dia. Habis nak tanya apa lagi? Masuk dah terus surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dihisab mudah, ada yang tidak dihisab langsung. Masuk terus surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak hisab apa lagi? Dia kalau orang banyak kalau ni baru tu, kenapa begini? Kenapa begini? Tu kena banyak sikit hisab. Tapi kalau tak ada tu, jadi orang yang macam tu. Masya-Allah. Susah kan nak dapat sedikit saja daripada wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sahaja daripada hamba aku yang benar-benar bersifat orang yang bersyukur, benar-benar syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua tak kena. Ni tak kena, ni tak kena, ni tak kena. Apa? Sebenarnya kamu nak apa? Semua tak kena kita. Mati muda tak kena, mati tua tak kena. Dah tua sampai nyanyok, ya Allah kenapa kau panjangkan umur aku sampai tua macam ni? Sampai nyanyok, tahi dengan makan tak boleh beza. Marah pula. Masa orang matikan muda, orang tak nak matikan muda, kenapa ya Allah cepat sangat pula? Apa sebenarnya apa yang kamu nak kita? Kan jadi orang yang bersyukur, terima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan susah tu nak pujuk hati macam tu. Kita cakap senang, tapi hati ni Allah saja yang tahu. Ya Allah bantu kami ya Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ni ya Allah untuk ingat pada Engkau. Masa makan ingat Engkau, masa tidur ingat Engkau, masa berjalan ingat Engkau. Buat apa sahaja ingat Engkau ya Allah. Bantu aku untuk ingat Engkau dan syukur kepada Engkau ya Allah, dan beramal dengan baik. Dapat buat amal ibadat dengan baik. Bantu aku ya Allah. Nah, minta Allahumma inni ataupun Allahumma inna ala syukrika, ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalu minta. Nabi pesan kan, jangan lupa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab inilah kita nak dapat ni bukannya senang kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. 37 mampu memberikan syafaat pada orang lain di padang mahsyar. Ni besar lagi dah. Dia dah dapat syurga, dia pun dapat tolong orang. 38 kekuasaan kekal dalam syurga. 39 mendapat keredaan yang agung daripada Allah Ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diredai oleh Allah dan mereka redha kepada Allah. Zalikal fawzul azim. Itulah dia kemenangan yang paling besar. Bila mana? Dapat redha Allah dan kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 40 menghadap Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kan lihat Allah sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Selebihnya itu saya tak baca. Saya nak pergi terus tutup. Yang belakang sekali ni, belakang sekali, nampak tak? Ayat Quran surah Al-Baqarah hujung tu 284, 285, 286. Kenapa Imam Ghazali buku dia ni dia tutup dengan ni? Tahu tak kenapa rahsia ditutup dengan ni? Amal ibadat kita buat ni banyak kekurangan. Ilmu kita banyak kekurangan. Ibadat kita yang kita buat, zikir yang kita buat, Quran yang kita ni banyak kekurangan. Tapi ada dua ayat yang Allah Ta'ala turunkan dia, siapa yang membacanya dalam hadis Rasulullah, siapa yang membacanya di malam hari, maka Allah mencukupkannya. Kafatahu. Ulama bincang apa maksud kafatahu ni, dicukupkannya. Ialah amal ibadat tu yang mana kurang dicukupkan oleh Allah. Nikmat yang mana kurang dicukupkan oleh Allah. Kita ni yang lemah ni dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak menjadi kepayahan kepada kita. Kalau boleh setiap kali lepas solat ataupun pagi subuh, lepas malam maghrib, kita amalkan ayat Amanar Rasulu bima unzila ilaihi 285, 286 tu. Tapi dia masukkan 284 tu supaya hati kita ni, apa nama ni, benda-benda rahsia apa semua ni kita tak berlaku, apa nama, kita buat dosa dalam hati. Maksudnya buat sesuatu dalam hati ni, lalu kita menganggap macam Allah Ta'ala tak tahu juga. Allah Ta'ala beritahu kita 284, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Tapi sebenarnya 284 tu hukum dia dimansuhkan oleh Allah. Allah Ta'ala bagi keringanan. Yang kat dalam ni tak dihisap lagi. Kalau engkau keluar, baru dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat itu masih ada dibaca, tapi dimansuhkan oleh ayat 285, 286 tu datang. Kalau Allah Ta'ala tak turunkan 285, 286, teruk kita. Kena hisap. Yang kat dalam ni kita cakap orang tu lalu, apalah dia ni jalan, oh itu pun kena hisap juga kan. Awak ni masam apa ni, gaduh dengan bini ke apa, kita cakap dalam ni pun akan dihisap juga. Tapi Allah Ta'ala turunkan ayat 285, 286 memansuhkan hukum yang 284 tu. Tapi bacaan dia tetap ada supaya beritahu pada kita apa yang ada kat dalam ni Allah Ta'ala tahu juga, jaga. Jadi dimasukkan sekali sebagai amalan 284, 285, 286. Kita bawa tahlil tu baca kan, kita baca, dia masuk 284, 285, 286 masuk. Jadi moga-moga insya-Allah semua ibadat kita disempurnakan oleh Allah Ta'ala, semua doa kita disempurnakan oleh Allah Ta'ala, semua nikmat kita disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan dua ayat ini yang diturunkan oleh Allah Ta'ala direct waktu Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala bagi dua ayat ni pada Rasulullah ialah waktu Isra' Mi'raj dulu, masa Mi'raj, masa difardukan solat, dan diberikan dua ayat ni kepada Rasulullah SAW. Besar untuk kita amalkan. Jadi amallah. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir ayat 285, 286. Tapi masukkan satu lagi 28, 284. Hafal sikit insya-Allah. Tapi saya rasa orang Johor ni kebanyakannya hafal semua ayat tu kan, 28, 284, 285 tu dia hafal. Alhamdulillah selesai kitab kita ni. Dah bertahun kita tu sampai. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melengkapkan perjalanan kita dengan amalan kita ni dan diterima semua ibadat kita, dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah, melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar itu, minta maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikri, qalban maf'ulan bisyukri, wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa nas'aluka qalban khashi'an, wa nas'aluka ilman nafi'an, wa nas'aluka yaqinan sadiqan, wa nas'aluka dinan qayyiman, wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah, wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas, wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhafa wa la narju ghayraka wa la na'budu shay'an siwak, waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa awladina wa man ma'na bi rahmatik, wa la takilna ila anfusina طرفة عين ولا أقل من ذلك نعم المجيب. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.